أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Saya harapkan kalian semua dalam keadaan sihat dan di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu kembali bersama saya, Cikgu Nurlela, yang akan mengajar pendidikan akhlak tahun 4, pelajaran 3 yang bertajuk Adab dalam Keluarga. Objektif pembelajaran kita pada kali ini iaitu pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat yang pertama, membaca firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 23 dan pengertiannya. Yang kedua, menyebut pengertian keluarga. Yang ketiga, menyatakan adab kepada orang tua. Yang keempat, menyatakan 6 perkara yang tidak beradab dengan orang tua. Yang kelima, menyenaraikan hikmah beradab kepada orang yang lebih tua. Dan yang keenam, menyatakan 5 akibat derhaka kepada orang tua. Selain itu, kita juga boleh membuat rujukan kitab pendidikan akhlak tahun 4 di halaman 9 hingga 12. Firman Allah Ta'ala daripada surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Maksudnya, dan Tuhanmu telah perintahkan engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang mulia, iaitu bersopan santun. Apakah pengertian keluarga? Keluarga ialah orang yang mempunyai talian persaudaraan dengan kita dan juga merupakan asas penting dalam membentuk masyarakat. Juga terdiri daripada ayah, ibu, adik-beradik dan termasuk menantu dan mertua yang mempunyai hubungan darah dengan kita. Sebagai makhluk yang bergelar manusia, kita mempunyai orang tua seperti ibu dan bapa kita. Oleh itu, kita hendaklah menjaga adab-adab ketika bersama dengan orang tua, iaitu antaranya hendaklah memberi salam dan berjabat tangan. Juga disarankan supaya bercakap dengan sopan, tidak menyampuk ketika bercakap dan meminta laluan dengan sopan ketika lalu di hadapan mereka.
dan juga memanggil mereka dengan panggilan yang sesuai seperti memanggil dengan panggilan yang baik seperti ayah, ibu. Mohon maaf sekiranya saya terkasar bahasa apabila bercakap dengan ayah atau ibu. Bercakap dengan lemah lembut supaya mengambil hati orang tua kita. Kita sebagai anak atau sebagai manusia yang lebih muda daripada mereka, perlulah menghormati mereka dan menjaga dengan sebaik-baiknya adab ketika bersama dengan orang tua. Ingat ya murid-murid, orang tua iaitu ibu bapa kita merupakan syurga kita. Jadi kita hendaklah sentiasa mendoakan mereka. Sesi uji minda. Murid-murid dah bersedia? Mari jawab soalan bersama saya. Dengan jawab soalan melengkapkan ayat berikut. Keluarga ialah orang yang mempunyai talian apa ya murid-murid dengan kita. Cuba fikirkan. Apa jawapannya? Jom kita semak. Sama tak jawapan yang saya berikan? Jom semak. Adakah jawapan murid-murid sama dengan saya? Keluarga ialah orang yang mempunyai talian persaudaraan dengan kita. Sama tak murid-murid? Kalau sama, saya bagi 5 bintang. Tahniah. Mari kita teruskan uji minda yang kedua. Lihat soalan berikut. Antara berikut yang manakah bukan adab-adab dengan orang tua? Murid-murid cuba lihat jawapan pilihan yang dipaparkan. A. Memanggil mereka dengan panggilan yang sesuai. B. Tidak meminta laluan dengan sopan ketika lalu di hadapan mereka. C. Memberi salam dan berjabat tangan. Jawapannya A atau B atau C. Kalau B, betul ke tidak? Jom kita semak. Sama tak jawapan saya dengan jawapan murid-murid? Ya, jawapannya ialah B. B ialah bukan adab-adab dengan orang tua berbanding A dan C. Jadi, sama tak jawapan murid-murid dengan saya? Kalau sama, tahniah. Murid-murid semua memang hebat dan bijak. Mari kita teruskan belajar. Murid-murid, tahu tak siapakah yang dikatakan orang tua? Selain ibu bapa, orang tua juga adalah seperti nenek dan datuk kita, juga pakcik dan makcik kita sebelah ibu bapa kita, saudara mara kita yang umurnya lebih tua dan juga sahabat-sahabat kita yang umurnya lebih tua daripada kita. Kita perlu menghormati dan sentiasa melakukan adab-adab yang baik kepada mereka ketika bersama dengan mereka. Terutama apabila kita bersama dalam satu bubung ataupun dalam seisi keluarga.
ya, ataupun dalam satu rumah. Jadi kita elakkan melakukan perkara-perkara yang tidak beradab ketika bersama mereka, iaitu contohnya bercakap kasar, melawan cakap orang tua, memanggil dengan gelaran yang tidak sopan. Selain itu, jangan bermasam muka, menyampuk perbualan mereka dan menengking dan berkata-kata kesat ketika bercakap dengan mereka. Cakaplah dengan atau berbual dengan baik dan lemah lembut supaya dapat menarik perhatian mereka atau melembutkan hati mereka, serta mereka akan mendoakan kita menjadi orang yang hebat di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Sesi uji minda yang ketiga. Dah bersedia belum murid-murid? Jom kita lihat soalannya. Antara berikut perkara yang tidak beradab dengan orang tua, kecuali A. Memanggil dengan gelaran yang tidak sopan, B. Tidak melawan cakap orang tua, C. Menyampuk perbualan mereka. Yang manakah antara A, B dan C jawapan anda? Mari kita semak sama-sama. Baiklah, kita lihat jawapannya sama-sama. Ya, jawapannya ialah B. Tidak melawan cakap orang tua. Betul tak murid-murid? Bagus. Kalau betul, cikgu bagi 5 bintang. Tahniah. Anda telah menjawab 3 soalan yang betul. Okey, bersedia seterusnya untuk soalan uji minda yang keempat. Tapi kita belajar dulu ya. Ya, sebenarnya murid-murid, apabila kita menjaga adab-adab dengan orang tua, hikmahnya adalah sangat hebat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ialah mendapat keberkatan dalam hidup. Seterusnya, hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jiwa kita akan berasa tenang, disayangi oleh keluarga dan masyarakat, juga diberi ganjaran pahala di sisi Allah, dan ikatan kekeluargaan bertambah kukuh. Jadi, murid-murid jangan lupa adab-adab dengan orang tua perlulah dijaga supaya murid-murid mendapat keberkatan dan hikmah mengamalkan adab ini. Jangan lupa ya murid-murid, sentiasa mengamalkan perkara-perkara yang berfaedah dalam semua perkara dalam hidup kita. InsyaAllah hidup kita akan sentiasa diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada murid-murid supaya tidak melakukan perkara-perkara yang menderhaka kepada orang tua, kerana akibatnya kita akan hilang keharmonian sebuah keluarga. Selain itu, kita akan mendapat dosa dan balasan seksa neraka yang sangat dahsyat. Juga hidup kita tidak akan mendapat keberkatan daripada Allah. Selain itu, kita akan merasa susah dan sukar untuk mendapatkan pertolongan dan akhirnya mendapat kemurkaan Allah dan Rasulullah. Oleh itu, semoga pengajaran pada kali ini cikgu harap mendapat manfaat dan ilmu untuk diamalkan untuk menjamin keberkatan hidup di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Sesi uji minda. Ikatan kekeluargaan bertambah kukuh. Itu adalah pernyataan yang perlu murid perhatikan
untuk menjawab soalan yang saya berikan di bawah. Berdasarkan maklumat di atas, apakah perkara yang sesuai dipadankan dengan maklumat tersebut? A. Hikmah beradab dengan orang tua. B. Akibat derhaka kepada orang tua. C. Adab dengan orang tua. Antara A, B dan C yang mana ya jawapan yang betul? Mari kita lihat jawapan sama-sama. Murid-murid fikirkan dulu ya sebelum saya paparkan jawapan saya. Baiklah, mari kita lihat jawapan yang betul. Ya, jawapannya ialah A. Hikmah beradab dengan orang tua. Bagaimana dengan jawapan murid-murid? Sama tak? Kalau sama, saya bagi 5 bintang dan tahniah. Anda telah menjawab soalan dalam pembelajaran ini 4 soalan dan anda adalah murid yang hebat. Tahniah lagi sekali daripada cikgu. Baiklah murid-murid, cikgu rasa setakat ini pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Sekian saja untuk kali ini. Bertemu kembali pada pembelajaran seterusnya. Jangan lupa subscribe. Bye.